Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Surah yang baru, surah Al-Jathiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayat. Ayatul liqaumin yuqinun. Surah Al-Jasiyah ni nak jawab syubhah tentang kekeliruan golongan musyrikin yang mana mereka mendakwa kami seru, kami berdoa kerana mengikut adat resam. Kerana mengikut adat resam. Allah yang memaklumkan kepada mereka. Allah Ta'ala yang menjadikan mereka itu tahu. Maka jika Allah Ta'ala hendak, Allah Ta'ala boleh bagi. Tidak mustahil. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh bagi. Dan Allah Ta'ala bagi itu tidak mustahil. Jawab syubhah ini pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, dakwah surah. Menjawab tentang kekeliruan ada resab. Ambil syariat yang bukan daripada syariat Allah Ta'ala. Tengok ayat, tengok surah. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Penurunan Alkitab, yakni Al-Quran itu, diturunkan, munazzil. Tanzilul kitab, menurunkan kitab itu iaitu munazzil. Yang menurunkan. Yang menurunkan itu minallah, dari Allah. Ataupun munazzal, diturunkan daripada Allah. Sekejap ada hal sikit. Tanzilul kitabi minallah. Minallah situ maknanya munazzal ataupun munazzil. Kalau munazzil itu makna Allah Ta'ala yang turunkanlah maknanya. Kalau munazzal maknanya diturunkan Al-Quran itu dari Allah.
diturunkan Al-Quran itu daripada Allah. Siapa Allah tu? Al-Aziz. Siapa Allah? Al-Aziz. Allah Ta'ala keluarkan dua sifat sini. Sifat Allah Ta'ala Al-Aziz. Iaitu Al-Aziz sini adalah Allah Ta'ala yang maha perkasa. Tidak ada siapa pun boleh khianat. Tiada siapa pun boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Tiada siapa pun boleh melemahkan Allah Ta'ala daripada menurunkan Al-Quran itu. Allah Ta'ala yang maha perkasa, tidak ada siapa pun boleh halang Allah Ta'ala sekiranya Allah Ta'ala ingin sampaikan Al-Quran itu kepada semua manusia. Maka sifat Allah Ta'ala Al-Aziz ini, sifat yang maha perkasa, yang Allah Ta'ala menzahirkan, Allah Ta'ala nak buat apa saja, tidak ada siapa boleh halang Allah. Al-Hakim, lagi Allah Ta'ala ini maha bijaksana. Bijaksana maknanya Allah Ta'ala maha tahu. Kerana tahu Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala turun. Maka dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan mengadakan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran itu, Allah Ta'ala yang adakan ia. Allah Ta'ala yang syariatkan dia. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam perbincangan dalam surah Al-Jathiyah. Jadi, Allah Ta'ala nak mengukuhkan lagi ya, cara dia nak memperkenalkan diri dia dengan mengeluarkan mula-mula muqaddimah dengan dua sifat dia. Maka sini Allah Ta'ala perkenalkan dia dengan dalil. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'mini, dalil. Ini dalil pertama, dalil akli. Itu sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan juga bumi, la ayatin, berupa petanda-petanda, dalil-dalil bukti akan kudrah Allah Ta'ala dan juga wahdaniyah Allah. Kudrah Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, wahdaniyah Allah Ta'ala, esaannya Allah Ta'ala. Maha esanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala saja yang boleh cipta langit dan bumi, dan yang sekarang ni yang kita duduk ni, Allah Ta'ala cipta. Maka kuasa Allah Ta'ala menciptakan yang besar-besar gini, Allah Ta'ala bagi manusia yang kecil-kecil ni, dengan Allah Ta'ala cipta manusia yang kecil-kecil ni sangat mudah bagi Allah Ta'ala, dan dengan mudahnya Allah Ta'ala juga boleh mengadakan hukum hakam apa yang ada. Maka yang besar Allah Ta'ala tak ada siapa pun boleh halang Allah Ta'ala menciptakan yang besar. Dan Allah Ta'ala cipta yang besar-besar itu dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Maka ini adalah dalil bukti yang kuat. Yang bolehnya hanya boleh faedah kepada lil mu'minin, bagi orang yang meyakini. Bagi orang yang mengimani. Bagi orang yang nak percaya. Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang ada tasdik, orang yang beriman, maka boleh faedah pada dia bukti Allah Ta'ala. Bukti Allah Ta'ala ini boleh faedah ke dia. Selain pada ni, maknanya tak boleh faedah. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang tu bila disampaikan ilmu pada dia, tapi disampaikan ilmu pada dia tak jadi apa-apa. Tak dapat kesan pada dia. Maka sini, nak dapat kesan tu mesti mukmin. Nak dapat kesan Al-Quran, pastikan kita ni orang yang percaya. Wa fi khalqikum, dan dalil seterusnya, dalil kedua, pada ciptaan kamu. Diri kamu tu pun dalil. Kamu tak terjadi dengan diri sendiri kamu. Allah Ta'ala cipta kamu daripada tak ada jadi ada. Sebelum pada ni kamu tak ada. Kemudian Allah Ta'ala ciptanya kamu jadi ada. Jadi, tu antara dalil. Siapa boleh sekat? Tak ada pun. Ada orang boleh sekat ciptaan manusia? Tak ada. Mari syaitan mana kau boleh sekat Allah Ta'ala daripada jangan buat manusia. Ada malaikat mana kau yang berkeras kata tak boleh buat manusia? Tidak. Allah Ta'ala yang maha kuasa, Allah Ta'ala yang cipta manusia. Tak kira orang lain suka ke tak suka ke, Allah Ta'ala bila dia suka gitu, dia buat. Bila Allah Ta'ala nak gitu, maka jadi. Wa ma yabuthu min dabatin. Dan juga wa ma situ maknanya wa khalaqalah mana? Ataupun wa fi khalqi jugalah. Dan juga ciptaan yang ma yabuthu min dabah. Binatang yang dia mas itu, bayan pada ma tu min itulah.
Dabah tu binatang lah. Ataupun benda hidup ataupun benda melata, bila sebut dah manusia, mana selain pada manusia lah. Segala benda yang hidup atas muka bumi. Allah Ta'ala kembang biakkan dia. Ini bukti yang tiga. Allah Ta'ala kembang biakkan semua sekali, dan kembang biakkan semua sekali itu tidak ada orang pun boleh sekat. Tak ada siapa pun boleh sekatnya daripada terbiaknya benda tu. Gunalah kuasa mana pun tak boleh sekat. Maka seperti itulah juganya Allah Ta'ala hantar Al-Quran, tidak ada syaitan mana yang boleh sekat Allah. Tidak ada syaitan mana yang boleh menghalang Allah Ta'ala menyebarkan hukum Allah Ta'ala di atas muka bumi untuk pedoman manusia. Ayatun adalah berupa bukti juga. Ini dalil bukti juga. Dalil bukti esanya Allah Ta'ala sah saja. Allah Ta'ala sah saja yang menciptakan semua sekali ini, tidak yang lain. Faedah ni, liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Mari yakin, maka dia akan boleh faedah. Bukti-bukti ini, dia boleh faedah. Yakni yuqinuna bi anna Allaha khaliq. Yuqinuna sini, mereka itu kaum yang yakin. Yakin macam mana? Yakin akan Allah Ta'ala lah yang mencipta. Yakinnya mereka, Allah Ta'ala yang mencipta, tidak selain Allah. Allah Ta'ala sahaja yang cipta, tidak selain pada Allah Ta'ala. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan dalil yang seterusnya, dalil yang keempat sini. Dan percanggahan. Ikhtilaf ni mana percanggahan, pertukaran. Al-laili wan nahar, malam dan siang hari. Percanggahan malam dan siang hari, berlakunya perubahan malam dan siang hari itu. Jawab tu duduk belakanglah. Wa ma anzalallah, dan dalil yang seterusnya, apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit, mir rizqin, sebagai sumber rezeki. Mir rizqin, sebagai sumber rezeki, iaitu ma'in matar, air hujan. Allah Ta'ala turunkan daripada langit berupa air hujan sebagai sumber rezeki. Lalu fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah Ta'ala menghidupkan bihi, dengan asbabnya, dengan asbab air hujan itu yang sebagai sumber rezeki itu, al-arda, bumi, ba'da mautiha, setelah daripada bumi itu kering kontak, mati. Setelah daripada bumi itu mati, maknanya bumi itu tidak ada benda-benda kehidupan di atasnya yang boleh membiak di atasnya, seperti tumbuhan dan sebagainya. Kemudian wa tasrifir riyah, dan juga perubahan angin yang gimari, perpindahan angin. Tasrif ini maknanya pertukaran. Tasrif maknanya pertukaran. Pertukaran ar-riyah, angin-angin. Yakni angin-angin yang baiklah sini. Sebab bila disebut riyah sini dengan jamak sini, mana angin-angin yang baik. Allah Ta'ala tukarkan iklim dia. Perubahan ada daripada kanan kiri, depan belakang, arahnya angin. Mengikut musim-musimnya yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu ar-riyah sini min jami'il jihah, daripada segenap arah. Allah Ta'ala bagi perubahan angin itu daripada segenap arah yang Allah Ta'ala tetapkanlah. Ayatun, ia adalah sumber, dia adalah dalil. Ia adalah dalil dan hujjah. Ia adalah dalil dan hujjah. Liqaumin ya'qilun,
bagi kaum yang nak berfikir. Nak berfikir akan keesaan Allah Ta'ala. Nak berfikir tentang akidah tauhid. Kebenaran akidah tauhid. Maha esanya Allah Ta'ala dalam penciptaan, maka sudah tentunya Maha esanya Allah Ta'ala dalam ibadah. Ibadah mesti juga Maha esanya Allah. Maka mestinya beribadah hanya pada Allah Ta'ala. Dan orang yang berfikir gini, dia akan faham. Allah Ta'ala cipta semua sekali itu, dia saja yang cipta, tidak kongsi dengan yang lain, sudah tentunya ibadah. Dalam hal ibadah, dalam hal doa, dalam hal syariat, mestinya kita ikut syariat Allah, buat ibadah seperti mana ibadah yang Allah Ta'ala tetapkan, iaitu ibadah tauhid. Kemudian, takhwif dunia. Allah Ta'ala nak suruh kita bagi takut, nak bagi kita takut tentang ancaman dunia. Tentang ancaman dunia. Tetapi terhadap orang siapa? Terhadap orang yang belajar Al-Quran. Ancaman dunia terhadap orang yang belajar Al-Quran. Tilka ayatullah. Itulah dia. Itulah ia ayat-ayat Allah. Hujah-hujah Allah. Dalil bukti Allah. Natluha, kami bacakan ia. Alaika, ke atas kamunya, wahai Rasulullah. Bilhaq, mengandungi kebenaran. Ayat yang disampaikan itu mengandungi kebenaran. Dan juga dengan makna bilhaq sini, biizharil haq, untuk menzahirkan kebenaran. Boleh. Fabi ayyi hadithi. Maka setelah kamu belajar Al-Quran, ini, bi ayyi hadithi, dengan berita ataupun cerita mana lagi? Ba'dallah, setelah daripada berita yang mari daripada Allah Ta'ala. Wa ayatihi, dan juga ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, dalil-dalil Allah. Yu'minun, yang bolehnya mereka itu mempercayai yang selain daripada itu. Mana lagi? Mana lagi hadis ataupun khabar cerita yang lebih baik daripada Allah Ta'ala? Setelah daripada Al-Quran ni, mana lagi yang bolehnya kita percaya? Yakni hanya berita daripada Allah Ta'ala saja yang boleh kita percayai. Berita daripada Allah, berita yang paling sahih. Berita daripada Allah ni berita yang paling sahih. Berita yang paling benar. Yakni berita yang lain itu adalah berita yang palsu. Berita yang bukan daripada kebenaran. Berita daripada Allah, berita daripada kebenaran. Yang ni dalam bab agama lah. Dalam bab agama ni, dalam bab syariat, dalam bab ibadah, mestinya ambil berita daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak buat ibadah kalau bukan ambil berita daripada Allah Ta'ala? Maka, kamu nak ambil ilmu lain lagi ke? Kamu nak ambil ilmu lain lagi ke? Selepas kamu belajar Al-Quran, kamu nak ambil ilmu lain lagi ke? Yang selain daripada Al-Quran, yang kamu boleh percayai dia, untuk kamu gunakan ia untuk amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Nak amal ibadah pada Allah Ta'ala, tapi ambil ilmu bukan daripada Allah. Yang mana ambil ilmu yang selain pada Allah Ta'ala tu, yang kamu boleh yakini, yang kamu boleh percayai. Mana ada? Dan tidak ada. Dan tidak patutnya satu orang itu bila dapatnya ilmu, kemudian bila dapatnya ilmu Al-Quran, yang Allah Ta'ala sampaikan kepada dia, tiba-tiba dia tu nak kepada yang lain pada itu. Nak yang selain daripada Al-Quran. Dan ini teguran daripada Allah Ta'ala dan juga bentuk takhwif ukhra.
Maka setelah itu, wailun wailul likulli affakin athim. Maka celaka besarlah bagi setiap orang yang jenis perangai dia affak. Affak ni mengadakan pembohongan, dusta yang besar. Affak ni makna dia kadzab, mengadakan perbohongan yang besar. Iaitu dalam akidah, dalam syariat. Bohong. Yang ni bila tidak mahu terima Al-Quran. Quran tu kita belajar Al-Quran. Bila dibelajar Al-Quran tu, dipelajari Al-Quran, nak ambil hal lain lagi dan nak kata betul, tak betul. Maka Allah Ta'ala kata celaka. Celakalah pokok ni yang adanya perangai suka bohong. Perangai suka bohong atas nama Allah Ta'ala. Dan orang yang suka bohong ni, yang sangatnya dia itu suka berbohong ni, yang berbohong ini, laginya dia itu azim. Sangat gemarnya dia itu melakukan dosa terus menerus. Perangai dia ni suka buat dosa terus menerus. Maka sebab tu suka tipu. Suka tipu. Maka azab Allah Ta'ala, wail itu mana azab Allah lah. Celaka situ mana celaka, dapat azab lah. Bagi orang yang berperangai sebegini, bila disampaikan Al-Quran, yang benar tak nak terima. Maka dia buatlah benda yang palsu. Dia bawa lah benda yang palsu, nak membenarkan apa yang dia bawa itu. Nak membenarkan apa yang dia bawakan dia. Amalan dia, fahaman dia, akidah dia. Maka celaka sungguhlah mereka. Ya'ni afakin asim ni, ya'ni siapa dia ni? Yasma'u ayatillah. Dia dengar ayat Allah. Yasma'u ayatillah. Dia dengar ayat-ayat Allah. Tutla alaihi, yang dibaca pada dia. Mana dengar dia ngaji Al-Quran. Al-Quran ni dia belajar. Ayat-ayat Allah Ta'ala dia sampai pada dia. Tapi tak nak terima. Thumma yusirru mustakbiran. Yusirru ni maknanya terus menerus. Terus menerusnya dia itu mustakbiran anil haq maknanya. Sombongnya dia ni nak terima kebenaran. Terunya dia itu jadi orang yang sombong terima kebenaran. Yusirru ni maknanya sampai ayat tolak, sampai ayat tolak. Mari ayat mana pun pasal daripada Al-Quran dia tolak. Semudah tu je. Keadaan dia tak terima Al-Quran itu, ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia ni tak pernah dengar Al-Quran. Tak pernah dengar Al-Quran, tak pernah belajar Al-Quran. Fabashirhu bi'adzabin alim, maka bagi berita gembiralah kepada dia ya Muhammad. Sampai berita ni kepada dia, dia akan dapatnya benda yang menggembirakan dia berupa azab yang pedih. Sukalah dia. Bagi dia suka. Bagi dia suka dengan mendapatnya azab yang pedih seksa. Yakni masih lagi dia berkeras mahu ikut adat resam. Itu mana dia? Sampaikan Al-Quran pada dia. Bila disampaikan Al-Quran pada dia, tetap saja dia ni menolak. Dengan sombongnya dia menolak kebenaran. Bagi dia, syariat yang dibawa oleh tuk nenek dia, adat resam dia, yang daripada tuk guru dia
Itu yang benar. Itu yang boleh diterima. Itu yang boleh diamalkan. Maka disampaikan pada dia, dia tak terima. Dan kena ingat ayat ini dituju pada semua. Orang yang dengar Al-Quran ni biasanya bukan orang kafir orang dengar Al-Quran ni. Siapa yang dengar Al-Quran? Orang Islam lah. Mana yang utama ni orang Islam. Orang Islam yang dengar Al-Quran. Jadi bila disampaikan Al-Quran pada dia, orang Islam ni sepatutnya bila dia dengar Al-Quran, dia terusnya patuh. Patuhnya dia dengar Al-Quran. Tetapi kerana bawakan adat resam dia itu lebih besar. Sehingga dia jadi rasa sukarnya untuk dia nak lepaskan benda yang dia sayang, iaitu adat resam. Adat resam tu berupa amalan yang dinampaknya baik. Jangan silap faham. Adat resam ni amal juga. Amal yang dikatakan syariat. Dan diguna atas nama Islam. Amal juga, tapi diguna atas nama Islam lah. Tapi bukan Islam. Maka bila bukan Islam, kita panggil adat resam. Maka jawapan dia ada pada ayat yang ke-18 kemudian lah. Maka jawab bagi masalah ni ada pada ayat ke-18. Habis itu. Kemudian teguran daripada Allah Ta'ala lagi. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Dan bila dia ni mengetahui daripada ayat-ayat kami, sesuatu mana pun yang dia tahu, dapat tahu, yang sampai pada dia, ittakhadhaha huzwa. Dia mengadakan ayat Allah Ta'ala itu sebagai bahan main-main. Huzwa ni makna memperlekehkan. Ejek, bahan ejek-ejekan. Memperolokkannya. Memperolokkan makna tidak meletakkan sesuai dengan keadaan ayat. Bila tak terima maknanya ejek. Ataupun dengan kata-kata ejek dia, ataupun dengan perbuatan seperti mana yang saya terjemah tadi. Dan juga sifat. Perbuatan dia ataupun sifat dia bentuknya ejek. Ejek tidak mahu terima. Tidak mahu terimanya akan ayat-ayat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sampaikan kepada dia. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Mereka itu semua dapatnya kepada mereka azab yang menghina mereka. Azab yang menghina mereka pada hari kiamat. Azab yang menghina mereka pada hari kiamat dipanggil azab yang menghina sini, azab yang menghina dengan bentuk memperolokkan mereka balik, mengejek mereka balik. Seperti ayat sebelum pada ni kan. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasalah. Tu rasalah kamu duduk dalam neraka ni. Kamu kan orang yang perkasa. Kamu kan yang maha perkasa. Kamu kan yang maha mulia. Yang maha mulia, maha perkasa, silakanlah rasa. Rasalah kenikmatannya azab. Sebab zuk ni untuk rasa nikmat sebenar kalinya, tapi diguna untuk azab. Maka makna dia apa? Nak memperolokkan mereka, nak mengejekkan mereka, nak mengejek mereka, nak menganyi mereka. Habis itu, min waraihim jahannam. Di depan mereka. Warai ni mana asal dia belakang. Belakang-belakang ni istilah bagi depan. Maksud dia di depan mereka, yang di hadapan mereka. Yang mereka itu hadap. Jahannam, neraka jahannam. Di depan mereka itu neraka jahannam. Wala yughni anhum ma kasabu syai'ah. Tidak ada sesuatu pun daripada apa yang dia usaha kerjakan. Sesuatu pun dapat menyelamatkan mereka, dapat memberi faedah kepada mereka, dapat menyelamatkan mereka daripada azab sisaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak kenakan kepada mereka.
Jadi nak halal, nak cegah, nak tolong mereka, nak selamatkan mereka, tak dapat. Tak dapat. Maka, kekalnya mereka itu di dalam azab. Kekalnya mereka itu dalam azab yang menghina. Maka sabu syai'an situ, maknanya mas itu adalah syirik. Mas itu dengan mana? Syirik. Dan juga amal yang baik. Mas itu untuk makna syirik pun dia. Ma juga dengan makna amal yang baik. Amal soleh. Amal soleh. Syirik mereka tak boleh bantu mereka. Amal soleh mereka tak boleh bantu mereka. Kenapa tak boleh bantu amal soleh mereka, tak boleh bantu mereka? Karena amal soleh mereka itu hancur. Amal soleh mereka, amal yang dia buat sebelum pada ni hancur. Kenapa hancur? Kerana syirik. Hancur kerana syirik. Maka amal yang dia buat, yang soleh, yang betul, yang ikut syariat, pun tak boleh bantu mereka. Amal syirik lagilah tak boleh bantu mereka. Pujaan-pujaan batil mereka itu tak boleh selamatkan mereka. Sudah tentu. Ni benda yang baik, benda yang soleh, amal soleh yang dia buat. Boleh bantu mereka? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana syirik. Bila syirik, syirik tak boleh bantu. Tak boleh selamatkan mereka, tak boleh nak lepaskan mereka daripada azab Allah. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, dan tidaklah apa yang mereka itu ambil yang selain pada Allah Taala sebagai awliya, wali pelindung. Wali-wali yang boleh duduk rapat dengan mereka dan boleh baginya perlindungan pada mereka, bantuan pada mereka. Pun tak dapat. Tak dapat membantu mereka. Maka waw situ dengan makna iaitu. Iaitu. Waw situ dengan makna iaitu. Iaitu apa yang mereka itu lakukan amal syirik itu, yang mereka syirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang selain pada Allah Ta'ala itu, tak kira lah makhluk apa sekalipun, tidak boleh selamatkan mereka. Maka la yughni anhum ma kasabu, apa yang dia buat amal baik ke, apa yang dia buat amal syirik ke, ataupun ma kasabu situ secara makna umum, secara makna yang secara tak jelas lah makna dia tu, makna yang tidak secara tafsir, makna secara ringkas baru. Maka wala mattakhadhu min dunillahi awliya itu adalah makna secara tafsil, secara huraian. Maka bila secara huraian, waw sini dengan makna iaitu. Waw sini dengan makna iaitu. Waw sini dengan makna iaitu, iaitu amal syirik mereka. Amal syirik mereka itu tak boleh bantu mereka pun. Walaupun sedikit. Walahum azabun azim, dan bolehnya kepada mereka azab yang sangat besar di akhirat kelak. Besar-besar ni maknanya tahap yang dia akan dapat itu selama-lamanya. Mana besar? Besar sangatnya yang perlu ditanggung oleh mereka. Azab itu sangat besar yang perlu ditanggung oleh mereka, kerana kena tu sangat pedih dosa, sangat menyeksakan dosa kan? Lagi kekal pula. Kekal pula, tak dapat keluar-keluar. Habis itu ada huda, inilah dia petunjuk. Yakni terimalah ini petunjuk. Terimalah ajakan yang ada dalam Al-Quran ini, yang ada dalam surah ini. Inilah petunjuk. Inilah petunjuk. Kamu duk minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ni Allah Taala bagi tahu dah ni. Hadza huda. Ni dia. Petunjuknya ni. Yang kamu duk selalu minta-minta tu, petunjuknya nilah dia.
Tak payah cari yang lain-lain. Ini saja. Cari ini. Cari Al-Quran. Dengan Al-Quran ni kamu akan jumpanya jawapan. Dan Allah Ta'ala sudah tunjuk jawapan. Ada depan kamu tu kan ni. Al-Quran. Dan sudah ada depan kamu. Terimalah. Maka sini dengan mana? Qabil. Qabil. Terimalah. Terimalah. Ini Al-Quran. Habis itu. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ. Dan orang kafir itu, orang-orang kafir, orang yang kafir yang menolak secara degilnya ayat-ayat Tuhan mereka itu. Lahum adzabum min rijzin alim. Mereka itu akan memperolehi azab yang min rijzin, mana azab yang sangat buruk. Min rijzin mana sangat buruk. Azab yang sangat buruk lagi pedih. Azab yang sangat buruk lagi pedih. Yakni mafhum dia sini adalah ini ada dah petunjuk Allah Ta'ala. Kalau kamu tak nak terima juga ayat ni, nasiblah kamu di akhirat. Maka Allah Ta'ala bagi sini takhwif ukhrawi. Allah Ta'ala nak suruh takut akhirat. Takut akhirat, maka terimalah hidayah Allah. Terimalah hidayah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, iaitu Al-Quran. Habis itu, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala menjinakkan buat kamu. Sakhara ni maknanya menjinakkan. Dan juga dengan mana mempermudahkan. Menjinakkan buat kamu al-bahra, laut. Mana menjinakkan sini menjadikan ia itu boleh diguna. Boleh diguna. Memudahkan kepada kamu untuk mengguna ia. Apa dia? Al-bahra, laut. Supayanya litajriyal ful, dengan laut tu dapat bergeraknya kapal. Kapal besar tu jadi boleh gerak. Kapal besar jadi boleh bergerak. Fihi, di atas laut. Di permukaan laut. Bi amrihi, dengan perintah Allah. Ini mengikut kehendak Allah. Mana laut itu mesti kena patuh akan perintah Allah. Maka jangan kamu puja laut. Jangan kamu puja laut. Jangan kamu minta dengan laut. Jangan buat upacara nazar untuk laut. Tidak. Laut tu ikut perintah siapa? Laut tu ikut perintah Allah. Laut itu ikut perintah Allah. Maka janganlah kamu syirikkan Allah Ta'ala dengan laut. Jangan. Yang kan ada kan orang dia buat pemujaan pantai. Buat puja pantai. Buat puja pantai, buat mandi safar lah, apalah. Termasuklah tu. Yang ada kan berlaku di Yaman pun ada, di India pun ada. Upacara mandi. Mandi nak bersihkan diri. Bersihkan diri situ maksudnya bersihkan dosa lah. Nak sucikan diri dia, nak jadi orang suci. Perangai tu meh-mehnya nak serupa dengan Nasara. Nasara ni perangai dianya adalah selam. Kan? Siapa nak jadi Nasara mesti kena selam. Kena selam air. Kalau zaman dulu diselam dengan air kuning. Nak jadi Nasara, nak betul-betul jadi Nasara, kena diselamkan dalam air kuning ataupun air yang duduk di dalam bekas kuning. Dalam bekas kuning. Maka selepas diselam itu, anak-anak Nasara biasanya, selepas pada itu dia pun akan kata, inilah baru Nasara yang sebenar. Inilah barulah Nasrani yang sebenar. Orang Nasrani yang sebenar kena celup air. Kena celup air.
Maka upacara-upacara gini dilakukan oleh golongan-golongan syirik, musyrikin. Yang berat lagi yang boleh terpedayanya kita kalau musyrikin itu pakai serban. Kalau musyrikin itu nama dia tu nama orang Islam. Kalau musyrikin itu dipanggilnya tok guru, dipanggilnya orang alim, dipanggilnya kekasih Allah, dipanggilnya kekasih Rasulullah ke apa ke. Maka orang yang sebegini ini lebih memberi kesan. Lebih beri kesan. Maka yang dia ada buat upacara mandi tu, upacara mandi untuk elok bala apa semua sekali itu adalah upacara yang sesat. Bukan daripada agama Allah. Maka inilah jawapan dia, bi amrih, jawab dengan ayat ni lah pada mereka. Walitabtahu min fadlihi, litabtahu di sini makna litatlu. Supaya kamu dapat mencari. Supaya kamu dapat mencari min fadlihi daripada kurniaan Allah Taala. Mana bukan kurniaan laut, bukan daripada laut yang bagi rezeki pada kamu. Yang bagi rezeki pada kamu Allah. Yang bagi rezeki pada kamu Allah. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan dan supayanya kamu itu menjadi orang yang bersyukur. Jika faham gini, sepatutnya kamu jadi orang bersyukur. Kerana la'allakum sini kalau betul kamu buat gini, pasti kamu akan jadi orang bersyukur. Pasti kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Jika ginilah keadaan kamu yang beriman dengan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan bersyukur ni kita dah jawab dah kan? Syukur mestinya bitta'ah. Mensyukuri Allah Ta'ala dengan ketaatan. Yakni, mensyukuri Allah Ta'ala mesti menolak syirik. Dengan tauhid, menolak syirik. Buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tinggal perkara yang Allah Ta'ala larang. Antaranya larangan Allah Ta'ala syirik. Maka tinggalkan syirik. Tinggalkan syirik. Sebab apa dia tekan dalam Al-Quran ni? Syirik. Syirik tauhid ni kenapa? Kerana inilah yang menyebabkan manusia itu masuk dalam neraka. Kalau tak beres yang ni, masuk dalam neraka tak keluar. Ni masalah ni, tak beres yang ni, masuk dalam neraka tak tubik-tubik. Tak keluar. Maka ni masalah yang bahaya. Bahaya. Seseorang itu tak bolehnya melakukan syirik, yang mana sekiranya dia lakukan syirik, kena taubat cepat-cepat sebelum daripada mati. Kalau dia mati tak bertaubat, tak ada harapan untuk selamatnya dia daripada azab Allah Ta'ala di akhirat. Maka dalam Al-Quran ni tekan cerita pasal syirik yang mesti kita hindar. Habis itu, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah Ta'ala mempermudahkan lagi yang buat kamu, menjinakkan lagi yang buat kamu, ma fis samawati, apa-apa saja yang di langit-langit, wa ma fil ard, dan apa saja yang di bumi, semua sekali bolehnya kemudahan bagi manusia. Jami'an minhu, semua sekali itu minhu dari Allah. Minhu dari Allah. Mana semua sekali itu daripada Allah Ta'ala, maka kalau semua itu daripada Allah Ta'ala, apa lagi kita nak cari? Tak ada, kita tak akan jumpa adanya seseorang, sesuatu yang bolehnya dipuja dia kerana dia tu pakat tu seolah-olahnya Tuhan. Tak ada. Yang bolehnya, yang layaknya untuk kita minta doa, untuk melakukan ibadah pada dia. Tak ada. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada perkara itu, kejadian yang Allah Ta'ala beritahukan itu, semua sekali itu adalah dalil-dalil. Benar-benarnya ia adalah dalil-dalil keesaan, kekuasaan Allah Ta'ala. Dalil keesaan Allah Ta'ala, dalil kuasa Allah. Kita ni kena fahamlah mana kudrah kan. Mana dalil sini, dalil kudrah Allah. Kemampuan Allah Ta'ala melaksanakan sesuatu ma fauqal asbab. Tanpa sebab musabab pun Allah Ta'ala boleh cipta. Allah Ta'ala boleh buat sesuatu tanpanya asbab musabab, jadi yang tak ada jadi ada. Contohnya manusia. Daripada tak ada jadi ada, ma fauqal asbab. Jadi ada. Jadi ada. Liqaumin yatafakkarun, faedah ini hanya untuk kaum yang nak berfikir,
Yang nak berfikir dengan fikiran yang waras. Bila dia berfikir dengan fikiran yang waras, barulah dia akan dapat tahu Allah Ta'ala itu Maha Esa dalam penciptaan. Allah Ta'ala itu Maha Esa dalam penciptaan, maka Allah Ta'ala juga Maha Esa dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah, mesti Maha Esa juga. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Sini pula ancaman azab dunia. Takwif dunia. Qul katakanlah ya Muhammad lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, yakni yang terima dakwah, yang terima seruan tauhid, yang terima risalah Allah, yang terima ayat-ayat Allah, yang terima Al-Quran ini, percaya. Yang firu, maaf. Yang firu sini khabar dengan mana perintah. Maaflah, hendaklah mereka semua sekali memaafkan. Hendaklah mereka itu semua sekali memaafkan. Yakni jangan buat tindakan balas. Jangan buat tindakan balas. Balas kejahatan. Balas kejahatan mereka. Lilladzina la yarjuna ayyamallah, terhadap orang yang tidak meyakini, tidak mengharap, tidak beranggapan akan ayat Allah Ta'ala. Tidak meyakini akan ayyam Allah, hari-hari Allah. Hari-hari Allah Ta'ala sini kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian azab Allah. Kejadian-kejadian azab Allah Ta'ala terhadap musuh-musuh Allah. Yang ini azab lah. Hari yang mana Allah Ta'ala azabkan mereka. Yang ini mereka itu tidak beranggapan, tidak mengatakan ia itu terjadi. Tidak mengatakan azab itu pasti akan jadi. Yang ini juga dia itu tidak takut. Yang ini juga dia tidak takut. Dia tidak takut. Mana tak mengharapkan hari-hari Allah tu maknanya dia tidak takut. Tidak takut. Dia tidak beranggapan pasti terjadinya hari-hari Allah yang Allah Ta'ala azabkan makhluk tu bagi kena pada siapa-siapa itu. Kerana bagi dia, itu semua sekali adalah bencana alam. Gitu. Dia kira seolah-olah benda bencana alam, gitu saja. Itu bukan azab Allah, itu bencana je, bencana alam. Biasalah. Tai majik ke, tai kebara ke, itu adalah bentuk bencana alam. Maka maafkan mereka. Mana jangan buat tindakan balas, jangan perangi mereka. Tu mana? Jangan buat tindakan balas yang boleh perang mereka. Jangan perang dengan mereka. Maafkan sini maknanya jangan perangi mereka. Mana akad senjata lawan mereka? Tidak. Itu maknanya. Supaya dapatnya Allah Ta'ala liyajziya qauman. Liyajziya tu dhamir situ Allah. Dhamir situ rujuk pada Allah. Supaya Allah Ta'ala boleh memberi balasan akan kaum itu. Bima kanu yaksibun, akan apa yang mereka itu selalu lakukan. Yang mereka itu lakukan secara istiqamah, kufur pada Allah Ta'ala, syirik pada Allah Ta'ala itu, yang tidak ikut syariat Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala boleh balas. Mana sini? Biarkan mereka, Allah Ta'ala balas. Itu mana? Biarkan mereka, kamu jangan perangi mereka. Biarkan mereka saja, biar Allah Ta'ala yang balas. Ia nak serupa dengan ayat lain. Fadarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan dia pada aku saja.
Yang mana dia ni aku cipta dia daripada seorang diri je dia. Allah Ta'ala cipta dia ni seorang diri. Allah Ta'ala cipta seorang diri dia. Allah Ta'ala saja boleh mengazabkan dia. Mengazabkan dia Allah Ta'ala. Jadi sini ayat ni sebenarnya kali masuk. Ayat ni sini sebenarnya kali masuk. Masuk dengan ayat perintah perang yang ada dalam surah Muhammad. Karena surah Muhammad juga dipanggil surah Qital, surah perang. Maka bila turunnya ayat perang Qital yang ada dalam surah Muhammad itu, maka tak ada dah. Tak ada dah maaf-maaf gini, tak ada. Tak ada maaf bunuh. Tak ada maaf bunuh maknanya. Mana tumpah ke darah dengan peperangan. Habis itu, kemudian ini pula jumlah mustanifah. Selitan daripada Allah Ta'ala, idkhal ilah. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal salih. Yakni amal yang ikut syariat. Amal yang ikut syariat Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi. Fali nafsi, maka faedahnya untuk dirinya sendiri. Yakni bukan orang lain. Faedah tu untuk diri dia sendiri, bukan orang lain. Dia buat, dia dapat. Orang lain dapat, orang lain tak dapat. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang buat kejahatan, fa'alaiha, maka dialah yang tanggungnya azab, bukan orang lain. Dialah yang tanggung azab itu, bukan orang lain yang tanggung, dia yang tanggung. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudiannya kepada Rabb kamulah turja'un, kamu dikembalikan. Dan ini maknanya ayat takhwif. Dikembalikan sini maknanya bentuk amaran daripada Allah Ta'ala akan azab Allah Ta'ala di akhirat dulu. Mana ingatlah, balik kamu dikembalikan depan Allah Ta'ala semua. Sekarang ni bolehlah kamu duduk sedap-sedap, duduk bersukaria, tidak mahu terimanya Al-Quran, nanti tengoklah mati esok kan. Mati esok kamu menghadap dengan Allah Ta'ala, bila menghadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan hitung semua amal-amal kamu yang tak betul. Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan benar-benarnya kami baginya kepada berikan kepada golongan Bani Israel. Apa dia? Al-kitab. Kitab sini Taurat dan juga Injil. Taurat dan juga Injil. Wal hukma, dan juga bagi pada merekanya hukum. Hukum sini maknanya hukum hakam syariat Allah. Bagi juga kepada mereka. Wan nubuwah, dan bagi juga kepada mereka nabi-nabi yang ramai. Nabi-nabi yang ramai di kalangan zuriat Ibrahim, di kalangan zuriat Nabi Ibrahim. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami bagi rezeki pada mereka. Yakni Allah Ta'ala sahaja bagi rezeki. Allah Ta'ala sahaja bagi rezeki, telah bagikan rezeki pada mereka minat thayyibat, berupa rezeki-rezeki yang baik-baik. Sesuai dengan makanan manusia. Thayyibat, benda yang baik-baik sesuai untuk dimakan oleh manusia. Bukan lembu, untuk dimakankan oleh manusia sesuai. Kan? Contohnya nasi ke, kan? Contohnya dengan makan makanan itu dengan cara memasak ke, kan? Makan ayam, makan gitu lah? Tidak. Makan dengan cara masak. Makan dengan cara masak dia. Makan beras gitu lah? Tidak. Masak beras tu jadi nasi. Mana kita buat dia tu jadi bagus. Dan Allah Ta'ala mengadakan makanan-makanan sebegini untuk kita. Dan tak jadinya kita ni makan rumput macamnya lembu apa semua sekali itu tidak. Tidaknya Allah Ta'ala buat manusia, makanan kamu tak ada lain, makan rumput tu je lah. Tidak. Allah Ta'ala buatnya dengan sesuainya manusia ni,
dia tidak sesuai makan rumput gitu. Dia mesti kena makan yang lain. Kalau nak makan sayur, dia kena makan juga yang lain. Bukan rumput saja dia makan. Habis itu. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Dan kami bagi lebihnya kepada mereka. Bagi kelebihan kepada golongan mereka. Melebihi alal alami, melebihi makhluk yang lain. Melebihi alam yang lain. Ya, alam ni maknanya makhluk lah. Iaitu melebihi makhluk yang lain sini kerana di kalangan mereka inilah ramainya Nabi-Nabi. Bila ramainya Nabi, ramai Rasul Nabi ini, maka banyaklah sampai kepada mereka wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Hukum hakam Allah Ta'ala itu banyak sampai kepada mereka. Maka Allah Ta'ala bagi kelebihan dari sudut banyak. Banyak mereka itu dapat. Wa atainahum bayyinatin minal amr. Dan kami baginya kepada mereka bayyinatin, penjelasan-penjelasan yang lain. Dalil bukti yang memberi penjelasan yang lain. Minal amri, bayyinatin minal amr ni maknanya agama yang memberi penjelasan. Agama yang memberi penjelasan buat mereka. Minal amri situ maknanya min amri din. Min amri din. Dari urusan agama. Dari urusan agama. Min sini benar kali dengan makna fi. Min sini dengan makna fi. Boleh juga dengan makna fi, boleh juga dengan makna min lah. Tapi kalau kita nak terjemah tu, dengan min pun boleh, dengan fi pun tak salah. Habis itu. Jadi, kami bagi pada mereka keterangan agama yang jelas. Kami berikan kepada mereka keterangan agama yang jelas iaitu berupa bukti-bukti yang memberi penjelasan akan kebenaran. Yang boleh membezakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana cara yang sebenar, yang mana cara yang salah, yang sesat. Maka Allah Ta'ala bagi pada mereka ilmu ini. Yang mana dengan ilmu ini, mereka itu kira-kiranya tak akan sesat dah. Tak akan sesat. Tapinya, فَمَا خَتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Maka setelah itunya, tetap juga mereka itu berselisih. Banyak sangat dah bagi ilmu pada mereka. Tetap juga mereka itu berselisih dari jalan yang sebenar. Dari jalan yang sebenar. Iaitu famaqtalafu, tidaknya mereka itu berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka setelah datangnya pada mereka itu ilmu. Ilmu situ ilmu wahyu. Setelah datangnya pada mereka itu ilmu wahyu, mereka itu berselisih. Sepatutnya datang ilmu wahyu, mereka itu akan jadi bersatu. Bukan berselisih, bersatu. Bersatu di atas kebenaran. Semua sekali itu menerima kebenaran. Tidak. Ada di kalangan mereka yang tolak kebenaran. Jadi kejadian ini kenapa jadi gitu? Baghyan bainahum. Kerana adanya hasad dengki di kalangan mereka. Baghyan ni mana hasad dengki dan kezaliman, penganiayaan. Bainahum di kalangan mereka. Rasa tak puas hati. Bila dengki, maka dia akan buat naya pada orang lain. Akan buat naya. Buat naya di kalangan mereka sendiri. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb kamu akan menentukan memberi kata putus bainahum di kalangan mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, akan fima kanu fihi yakhtalifun, akan apa yang mereka itu perselisihkan dulu, selalu perselisihkan di dunia dulu. Habis itu, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ini dakwah surah. Seruan sininya adalah seruan tauhid. Tauhid dalam bab syariat. Tauhid dalam bab syariat, yang mana syariat itu mari daripada Allah Ta'ala. Syariat itu mari daripada
Allah Ta'ala. Maka syariat yang selain daripada Allah Ta'ala itu adalah syariat yang tertolak, yang tidak diterima. Thumma ja'alnaka ala syari'atin. Kemudian kami mengadakan buat kamu syari'atin syariat. Allah Ta'ala yang mengadakan syariat. Mana syariat ni mesti mari daripada siapa? Mesti mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengada ciptakan syariat. Maka ini kena bagi jelas. Kita semua kena bagi jelas. Nak buatlah nak buat amal apa sekalipun. Tapi kena ingat, syariat ni mari daripada Allah Ta'ala. Jadi sila pastikan amal perbuatan yang kita nak buat, amal ibadah yang kita rasa nak buat tu, untuk Allah Ta'ala itu, pastikan ia mari daripada Allah Ta'ala. Kalau bukan daripada Allah Ta'ala, buang dalam tu sampah. Buang tu. Sebelumnya kita ni dibuai masuk dalam neraka. Kan? Dibuainya kita ni masuk dalam neraka, baik kita bakar siap-siap atas dunia. Mana hakikat ke majas ke, kita bakar tu. Kita bakar tu. Ada guru saya tu, dia bakar tu. Dia bakar tu buku. Nampak buku tu aja benda sesat. Dia kata tak apa, hari ni upacara kita bakar ini. Bakar dia kata. Bakar habis, dia bakar jenis amalan-amalan yang duduk ajar amal bid'ah tu adalah buku-buku. Dia kata ni buku yang karut. Mana bakar terus lah. Sebab orang yang amal ni akan menyebabkan dia dibakar di akhirat. Baik bakar terus supaya orang tak boleh nak baca dia. Amal-amal yang bukan disyariatkan oleh Allah Ta'ala ni, kadang-kadangnya berluasa, diletakkan di dalam masjid sebagai wakaf. Orang ni letak, orang tu letak, orang ni letak, orang tu letak. Letaknya kononnya kebaikan. Tetapi ilmu yang ada dalam tu adalah ilmu yang ajar benda yang bukan syariat Allah Ta'ala. Kemudian dia bela sekat-sekat nak dia bela. Dia bela juga, bela juga, bela juga. Inilah yang benar, inilah yang benar. Lepas tu macam yang daripada Al-Quran dia, yang daripada sunnah Nabi ni macam tak betul. Yang sunnah Nabi itu tak apa-apa, ni yang betul. Yang daripada guru saya ni betul. Ni yang amalan yang sebenar. Yang amal yang tu tak cukup. Tak cukup. Tak cukup dengan cara yang sebenar. Maka sini Allah Ta'ala katanya, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ ala syari'atin minal amri, iaitu syariat agama. Syariat ni Allah Ta'ala yang mengadakan syariat agama. Minal amri ni fid din mana dia? Minal amri fid din mana dia? Min situ dengan mana fi, al amri situ ad-din ataupun syariat. Din dan syariat sama ya. Mananya Allah Ta'ala sahaja yang bolehnya mereka cipta syariat. Syariat dalam agama ni Allah Ta'ala saja. Syariat dalam agama ni Allah Ta'ala saja yang boleh mereka cipta. Bukan selain Allah. Fattabi'ha, maka ikutlah. Ikutlah syariat Allah Ta'ala tu. Syariat Allah Ta'ala ikut. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan sama kali kamu ikut. Kamu yang Muhammad ikutnya ahwa alladziina la ya'lamun, hawa nafsu orang yang jahil. Hawa nafsu orang yang tidak tahu tentang tauhid. Orang yang tak tahu agama. Orang yang tak tahu la ya'lamuna din, orang yang tak tahu agama. Orang yang tak tahu agama ni jangan ikutlah dia. Yang mana dia ni adalah orang yang mengikut hawa nafsu. Orang yang mengikut hawa nafsu ni tak layaknya kamu ikut dia. Dia tak ada ilmu apa-apa, nak ikut apa dia. Dan disebut hawa nafsu ni adalah yang bukan daripada syariat Allah Ta'ala, maka itu daripada hawa nafsu. Tak kira lah dia jawab apa sekalipun. Ada kata ni kiyah tu, kiyah ni, kiyah tu, kiyah ni, tak kira. Yang dia kiyah tu tak jadi semua. Tak jadi semua. Kan? Macam babi. Nak jadi halal babi, tak jadi halal dah babi. Ejah lah masuk ke apa pun. Masuk biryani kau sembelih kau. Sebab macam di Indonesia, dia kata ada babi halal. Berapa halal? Oh, sembelih. Dia kata babi tu sembelih. Orang lain tak halal. Sebab apa tak halal? Babi lain tak halal kerana tak sembelih dia. Tu ada satu tempat di Indonesia gitu. Dikhabarkan adanya gitu. Fahaman dia bagi makan babi. Lepas tu dia buat babi lah di restoran dia tu. Jadi dia kata halal. Babi ni halal. Sebab apa halal? Sembelih. Dia kata sembelih. Atau kira
Maka umpamanya amal yang bukan syariat ni macam babi tadi lah. Bunyi kasar lah. Tapi kasar-kasar pun baik kasar sekarang lah. Daripada kena kasar di akhirat kan. Baik kena kasar sekarang. Mana babi? Umpamanya semua babi. Kalau babi tu kita masuklah apa sekalipun. Sembelih ke dia. Bersih ke dia. Mandi ke dia dalam sungai mana sekalipun. Tak akan jadinya dia itu binatang yang suci dimakan. Lah maknanya. Yang halal dimakan. Tidaklah dia tu jadi binatang yang halal dimakan. Kalau suci mungkin boleh suci. Ada pendapat ulama contoh mengatakan kata sucinya babi. Contohnya pendapat Imam Malik. Yang berpendapat kata babi itu suci. Tetapi haram dimakan. Maknanya kalaulah kamu basuh sekalipun jadilah pendapat mazhab Maliki sekalipun. Yang mana berpendapat kata babi itu adalah suci tetapi haram dimakan. Kerana tidak semestinya haram itu jadi najis. Tidak semestinya haram itu dianggap menjadi najis bagi pendapat dia. Jadi itu adalah satu pendapat lah. Tapi pendapat jumhur tidak gitulah. Babi itu najis lah. Tapi nak beritahu je sini. Kalaulah kita mandi ke dia terus jadi sampai bersih macam mana sekalipun. Maka tetapnya juganya babi itu tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Dan begitu juga jika amal syirik itu kita bersihkan dengan apa saja sekalipun. Tetapnya amalan syirik itu tak boleh dibuat. Dan begitu juga amal bid'ah yang kita reka-rekakan itu, yang mereka reka-rekakan itu, tak akan jadi bersih. Walaupun marinya dia pembersih-pembersih apa yang dia kaitkan. Kerana tidak ada yang boleh membersih tahi itu. Tak. Tahi itu boleh jadinya digunakan untuk makan ke apa semua, tak boleh. Babi itu untuk digunakan untuk makan tu tak boleh. Padahal ada juga ketika babi itu boleh dimakan kalau darurat. Tapi ini darurat atau tak darurat memang tak boleh makan. Memang tak boleh makan. Tak boleh makan. Dia ada satu benda, kalau orang ni benda ni keliru lah. Kalau ada orang benda ni keliru juga. Dia kata keliru. Okey, kita kiaskan babi yang jadi halal dimakan kerana darurat. Maka kami pun darurat dia kata. Mungkinlah dia jawab gitu. Maka kalau gitu, contohnya kalau ada orang letaknya pisau di tekak dia. Kalau ada orang letak pisau di tekak dia nak bunuh dia atau letak bedil dengan dia, pistol atas dahi dia. Aku nak bunuh kamu. Kalau kamu tak bunuh mak ayah kamu, kan? Itu ada soalan dipanggil. Maka orang itu pun bunuhlah mak ayah dia. Hukum dia apa? Kalau dia pun bunuh mak ayah. Sebab apa kamu bunuh? Saya dipaksa bunuh. Saya dipaksa bunuh oleh orang ini. Jumhur pendapat ulama mengatakan orang ini akan dikenakan hukuman qisas. Kena hukum bunuh. Kerana dia yang bersalah. Orang tu yang bersalah. Yang membunuh tu yang bersalah. Walaupun dipaksa. Dalam bab bunuh orang, tak boleh paksa. Tak boleh kita nak kaitkan paksaan. Tak boleh. Contoh macam zina kan. Paksa. Tak ada. Tak ada istilah. Maka kalau orang letak bedil untuk bunuh kita, silakan bunuh aku. Aku tak akan bunuh orang, bunuhlah aku. Bunuh aku. Sebab benda tu kita tak boleh tukar. Tak boleh tukar dengan darah orang. Kita tak boleh tukar dengan darah orang. Tukar darah kita dengan darah orang lain, tak boleh. Maka orang suruh bunuh anak kita ke, nak suruh kita bunuh anak kita ke, bunuh bini kita ke, bunuh suami kita ke, bunuh mak ayah kita ke, orang letak macam mana pun pisah nak bunuh, suruh kita bunuh, tetap juga kita tak boleh bunuh. Kerana haram juga kita bunuh. Haram juga. Maka tak boleh. Habis itu. Summa ja'alaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Sambungan laginya innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Sungguhnya mereka itu buat ikut syariat yang ikut sedap apa dia buat tu tidak dapat menyelamatkan mereka itu daripada mereka itu tidak boleh menyelamatkan kamu. Kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, sungguhnya mereka itu tidak boleh menyelamatkan kamu, membantu kamu, memberi faedah buat kamu. Sehingga boleh terselamat minallah daripada Allah Ta'ala. Terselamat daripada Allah, mana terselamat daripada apa saja ancaman yang Allah Ta'ala nak kenakan kepada kamu, ya Muhammad. Maka tak akan selamatnya kamu. Apa saja amal syariat yang bukan daripada syariat Allah Ta'ala yang kamu ikut juga.
Tak akan selamatkan kamu daripada azab Allah Ta'ala, daripada ancaman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak kenakan. Jangan pandang-pandang kamu. Walaupun kamu ni dipilih jadi Nabi pun, kamu tak boleh ikut syariat mereka. Ni, nak beritahu. Mana syariat walaupun Nabi ni kalau kira-kiranya kedudukan tinggi. Nabi sendiri pun tak boleh syirik. Nabi sendiri pun tak boleh syirik. Nabi sendiri pun tak boleh buat bid'ah. Nabi sendiri pun dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk ikut patuh dengan Allah Ta'ala. Secara paksa ataupun sukarela. Secara paksa ataupun sukarela mesti kena patuh. Nabi pun kena patuh juga dengan Allah Ta'ala. Kenapa dia kena patuh? Dia tu adalah makhluk, dia tu adalah hamba Allah. Bila dia tu hamba Allah Ta'ala, dia kena patuh. Kerana dia bukan Tuhan. Habis itu. Wala inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'. Dan sesungguhnya, orang-orang yang zalim. Khabar dia apa? Ba'duhum awliya'u ba'. Sebahagian mereka itu wali kepada sebahagian yang lain. Pelindung, pembantu kepada seseorang yang lain. Sebahagian yang lain. Jadi wali-wali satu lagi dengan mana ikut. Sebahagian mereka ikut satu sama lain. Sebahagian mereka itu ikut satu sama lain. Sama-sama pokok dia. Jadi, yang ni tolong yang tu tolong yang ni. Mana orang ini tolong ikut orang itu, orang ni pula orang itu pula ikut orang ni. Dia saling tolong menolong pokok zalim. Pokok zalim mana meletakkan syariat Allah Ta'ala bukan pada tempat dia ataupun merosakkan syariat Allah Ta'ala. Diletakkan sesuatu bukan syariat Allah Ta'ala di tempat yang dianggap sebagai syariat Allah Ta'ala. Okay? Dianggap sebagai benda syirik diletak tempat tauhid. Benda yang sunnah benda yang bid'ah diletak di tempat sunnah. Benda yang mungkar diletaknya di tempatnya ma'ruf. Padahal benda tu mungkar. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah Ta'ala wali kepada al-muttaqin. Wali kepada orang muttaqin, orang yang bertakwa ni, orang yang takut, orang yang jaga akan syirik. Al-muttaqin di sini, al-muttaqin 'ani syirik. Orang yang menjaga diri dia daripada syirik. Jadi Allah Ta'ala lah yang melindung, Allah Ta'ala lah yang wali sebenar. Sebab manusia ni, dia terkesan jika orang itu dianggap tok wali. Dianggap tok wali. Maka kalau dia tu tok wali, apa saja yang keluar daripada mulut tok wali itu, walaupun yang dia keluar tu bukan daripada ayat-ayat Allah, bukan daripada ilmu Allah pun, terus dianggap macam ilmu Allah. Terus dianggap dia ni macam kekasih Allah, wali Allah, yang mana apa saja yang dia keluar tu seolah-olah menjadi wahyu, menjadi benda yang benar. Dan ginilah yang berlaku sekarang. Didakwa seseorang itu sebagai wali, lepas tu apa saja yang wali itu sebut, pakai percaya gitu ya. Pakai percaya dengan gitu saja. Hadza basairun linnas wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Hadza situ maknanya Al-Quran. Hadza sini hadza Al-Quran. Basairu yang boleh memberi nampak kepada manusia. Boleh bagi manusia tu nampak kebenaran. Basair ni mana sumber bagi nampak. Sumber bagi nampak. Basair mari daripada perkataan nampak. Maka kita terjemah sebut nampak jugalah. Dia sebagai sumber untuk bagi nampak. Bagi nampak kepada manusia akan yang mana benar, yang mana salah. Bagi nampak. Ke mana? Linnas buat manusia. Dan juga harusnya di sini kita terjemahkan ini surah. Ini surah adalah satu pedoman yang bagi nampak kepada manusia. Mana siapa yang belajar surah ini bagi nampaknya kepada dia. Surah ini bagi nampak pada dia. Kerana surah ini sebagai sumber memberi nampak.
Wa hudan dan juganya ia itu sebagai sumber petunjuk. Wa rahmah dan ia juga adalah bentuk sumber rahmat, untuk dapat rahmat, untuk dapat hidayah sini. Untuk dapatnya nampak kebenaran ini. Ini Al-Quran. Faedah semua sekali ini liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Kaum yang meyakini kebenaran Al-Quran itu, yakin akan Al-Quran, yakni tidaknya raib. Dalikal kitabu la raiba fihi. Mana la raib? Mana tidak ragu. Tidak ragu ni maknanya yakinlah. Mesti kena yakin. Mana yakin akan Al-Quran, orang yang yakin dengan Al-Quran, bila disebutkan Al-Quran, terus terima. Terima dengan berita Al-Quran. Gitulah kita naknya. Naknya, ada pada diri kita, mari daripada mana yang kamu kata ni? Al-Quran. Oh, tak sedar aku. Dulu aku pernah baca dah, tapi rasa tak faham gitu. Tapi sekarang boleh faham. Maka bila boleh faham, aku nak terima. Ataupun, oh aku tak pernah dengar Al-Quran yang kamu sampaikan. Tak apalah. Mana Al-Quran ni? Ya Al-Quran. Ada ni Quran. Tunjuk atas dahi dia kan. Tunjuk depan muka dia. Ni bagi nampak dia. Ni Al-Quran. Ini Al-Quran. Bila nampak Al-Quran, terimalah. Kan? Maka tunjuk-tunjuklah Al-Quran. Tunjuk-tunjuklah Al-Quran pada mereka. Habis itu, am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakahnya am hasibal ladzina jatarahus sayyiat, puak-puak yang mana orang-orang yang mengadakan, yang melakukan dosa-dosa kesalahan itu, adakah mereka itu menyangka anna ja'alahum, kami nak mengadakan buat mereka kalladzina amanu, seperti mana orang yang beriman yang sebenar, wa amilus solihat, dan juga orang yang beramal salihat, sama dengan mereka? Tidak. Jadikah sama dengan orang yang beriman lagi amal soleh? Sama? Tidak. Kami tidak akan jadikan kamu ni sama. Pokok kamu ni sama dengan orang yang beriman sebenar. Sawa'am mahyahum, samanya ketika hidup mereka, wa mamatuhum, dan masa mati mereka, yakni hidup mereka dunia, wa mamatuhum maknanya akhirat. Sama di dunia ataupun samanya di akhirat, takkan sama. Takkan sama dengan orang yang benar-benar beriman lagi amal soleh. Takkan sama. Maka sini jangan koyalah. Jangan kamu perasan kamu tu akan jadi sama dengan orang yang beriman. Kamu buat amal ibadah, tapi ibadah tu bukan ibadah yang sebenar. Ia bukan syariat Allah Ta'ala. Maka jangan kamu perasan kamu akan dapat kebaikan di akhirat kelak. Jangan perasan. Jangan kamu duduk angan-angan. Ya. Duduk angan-angan kamu akan mendapat faedah seperti mana orang yang beriman lagi amal soleh, seperti mana yang diberikan oleh terhadap Nabi, orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi semua sekali. Sama ke akan diberi sama? Tidak, tak akan bagi sama. Karena kamu ni tidak sama dengan orang yang beriman lagi amal soleh. Kamu ni sama dengan orang kafir-kafir yang lain. Kamu sama dengan orang musyrik yang lain. Sa'a ma yahkumun, sangat buruknya apa yang mereka itu nilaikan. Apa yang mereka itu nilaikan. Mereka menilai syariat yang sebenar ini, dia nilai sama. Sangat buruk. Dinilai yang ikut Al-Quran dan Sunnah tu dengan sama dengan orang yang tidak ikut Al-Quran dan Sunnah, yang ikut hawa nafsu. Dia kata kita sama-sama Islam. Tak. Sama-sama Islam dari sudut nama, ya. Itu sekadar itu je. Tapi dari segi ikut, kamu tak ikut Al-Quran Sunnah, kamu ikutnya hawa nafsu. Dah, Al-Quran tidak. Hadis Sunnah pun tidak.
Maka kamu ikut apa kalau tidak hawa nafsu? Karena selain daripada Al-Quran Sunnah, maka jadi hawa nafsu. Yang kamu ikut itu adalah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu tak akan jadinya sama dengan orang yang betul-betulnya ikut ilmu. Orang yang betul ikut ilmu, itulah orang yang beriman lagi amal soleh yang sebenar. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah Ta'ala cipta langit-langit dan juga bumi itu bil haq dengan menzahirkan, tujuan dia untuk menzahirkan kebenaran dengan sebenarnya. Wa litujza kullu nafsin, dan untuk setiap jiwa itu dapat dibalas akan apa yang setiap orang itu lakukan. Wa hum la yuzlamun, lagi mereka itu tidak dizalimi. Lagi mereka itu tidak dizalimi. Yakni itu jawab syubhah lah. Itu jawab syubhah. Kena zalim ke? Tidak kena zalim. Jangan risau kerana pengadilan daripada Allah Ta'ala itu adalah pengadilan yang adil. Kamu sekarang ini kena buat amal yang adil. Ya, kamu tu penting. Kena buat amal yang adil. Kerana di akhirat pasti Allah Ta'ala akan tentukan hukum secara adil. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat terhadap golongan ahli kitab, yakni ulama-ulama mereka. Man ittakhadha ilahahu hawahu, yang mengambilnya Tuhan mereka itu sebagai hawa nafsu dia. Yang mengambil hawa nafsu dia itu sebagai Tuhan. Itu mana? Mengambil hawa nafsu dia itu sebagai Tuhan dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Ta'ala menyesatkan mereka. Allah Ta'ala menyesatkan mereka itu ala ilmin, melalui ilmu Allah. Melalui ilmu Allah Ta'ala, mereka itu sesat. Layak sesat. Layak sesat yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kerananya, ni alasannya, ya, jawab yang seterusnya betul. Alasan. Khatama ala sam'ihi, Allah Ta'ala sudah cop matinya pendengaran dia, wa qalbihi, hati dia, jantung dia, wa ja'ala basarihi, dan mengadakan pada pandangan mata dia, ghisyawah, adanya tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah lagi yang dapat bagi petunjuk kepada dia min ba'dillah, setelah daripada Allah Ta'ala sesatkan. Setelah daripada Allah Ta'ala sini, maknanya setelah daripada Allah Ta'ala sesatkan ia. Afala tadhakkarun, apakah mereka itu tidak mahu berfikir? Apakah mereka itu tidak mahu berfikir? Tadhakkarun ni samalah dengan yang kita dah beritahu sebelum ni. Sini asalnya tatadhakkarun, buang tak. Apakah kamu, lah sini mana kamu? Apakah kamu itu tak mahu berfikir? Apakah kamu itu tidak mahu berfikir? Ambilnya peringatan. Berfikir dengan mengambilnya peringatan akan yang Allah Ta'ala bagikan yang ada di dalam Al-Quran ini. Habis itu syikayah. Wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar wa ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yadhunnun. Dan sini pengaduan daripada Allah Ta'ala, syikayah sini. Wa qalu, dan mereka itu sanggupnya berkata, tegamuknya mereka itu berkata, ma hiya, tidaklah ia sini mana kehidupan, illa hayatun dunya, melainkan kehidupan kita yang dunia ini sahaja. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna, dan tidaklah yang membinasakan kita jadi mati ini illa dahr, melainkan masa saja. Wa ma lahum bidzalika min 'ilm, dan tidak adanya buat mereka akan dakwaan yang mereka itu dakwa itu min ilmin, adanya sebarang ilmu.
Inhum illa yazunnun, tidaklah mereka itu mereka menyangka saja dengan sangkaan yang rapuh. Sangka yang rapuh saja. Yang tak boleh nak buat apa-apa. Kan? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinatin, berupa penjelasan tentang tauhid. Dalil bukti tentang tauhid yang menjelaskan tentang tauhid, mana syirik, mana yang benar, mana yang salah, syariat Allah Taala itu. Maka hujjatahum, tidak adanya hujjah buat mereka yang lain illa melainkan an qalu, mereka itu berkata sebagai berdalih saja, itu bi abaina in kuntum sadiqin. Bawa marilah bagi hidup. Itu sini mana bawa datang akan tuk nenek kami, yakni yang mati dah. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu ini orang yang jujur. Sekiranya kamu ni orang yang jujur, bagi datang bawa marilah. Datang bawa mari. Jika kamu ni orang yang jujur. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qul, katakanlah, Allah lah yang yuhyikum, yang memasukkan nyawa kamu. Thumma yumitukum, dialah yang mencabut nyawa kamu. Thumma yajma'ukum, dan dialah juganya yang mengumpulkan kamu ila yaumil qiyamah, mengumpulkan kamu di hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada ragunya tentang hari kiamat itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Tidak tahunya akan kebenaran hari kiamat itu. Karena degil tadilah tolong. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yauma taqumus saatu yauma idzin yakhsarul mubtilun. Dan milik Allah Taala kerajaan langit-langit dan juga bumi, penguasaan langit-langit dan juga bumi, semua sekali penguasaan itu milik Allah Taala sahaja. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari yang mana berlakunya kiamat itu, yauma idzin, pada ketika itu, yakhsarul mubtilun, jadi rugilah orang yang berpegang dengan kebatilan. Mubtilun situ maknanya orang yang berpegang dengan benda yang salah, benda yang rapuh tadi. Benda yang salah tak betul. Orang berpegang dengan benda batil, dengan amal yang batil, dengan syariat yang batil. Yakhsaru situ mana terzahirnya keadaan mereka ketika itu. Karena sekarang ini tak apa. Sekarang ini tak jelas. Maka jelasnya bila? Jelasnya kerugian mereka itu di akhirat. Jelasnya kesalahan mereka itu di akhirat. Maka itulah yang mereka tak tahu, seperti mana yang disebutkan sebelum pada ini. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Dan sini kamu akan melihatnya, setiap umat, setiap orang masa itu, yakni golongan-golongan makhluk ni, setiap makhluk ketika itu, kullu ummah, setiap umat daripada mana-mana generasi sekalipun, tud'a kullu ummatin jathiyah, semua sekali itu berlutut. Semua sekali itu duduk dalam keadaan berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat itu dipanggil pergi ke tempat kitab dia. Pergi ke tempat kitab dia. Kitab yang ada catatan amal dia, semua kena pergi ke situ. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Maka hari inilah tujzauna, akan diberi balas yang pada kamu akan apa yang kamu selalu buat. Hadza kitabuna, inilah kitab catatan kami. Yantiqu alaikum bil haqq, yang membicarakan buat kamu bil haqq, dengan kandungan yang benar.
dengan kandungan yang benar. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kami memerintahkan supaya menulis, mencatat ma kuntum ta'malun, apa saja yang kamu semua kerjakan, amalkan di atas dunia ni, Allah Taala catat, perintahkan supaya catat semua. Fa ammal ladina amanu wa 'amilus solihat. Maka bila dapat buku catatan amalan ni, maka manusia pun terbagi pada dua puak. Dalam banyak-banyak umat itu, maka ngelas sekali jadi dua puak. Fa ammal puak yang pertama, fa ammal ladina amanu wa 'amilus solihat. Manakala orang yang beriman lagi beramal soleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Maka Rabb mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni syurganya. Dzalika huwal fawzul mubin. Itulah dianya kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itulah. Iaitu inilah kemenangan yang sebenar. Inilah kemenangan yang sebenar. Yang selain pada itu adalah tidak menang tu. Tidak kejayaan. Dianggap berjaya tapi benda tu sebenarnya kali tidak berjaya. Orang kita semua berjaya, benda-benda biasa gini pun berjaya. Kan? Nak naik teksi, berjaya naik teksi, berjaya naik Grab pun kira panggil berjaya dah panggil. Ya. Berjaya naik naik kereta, berjaya pergi kedai, berjaya tu berjaya, banyak berjaya kita. Tapi berjaya yang sebenar mana? Berjaya yang sebenar bila kita dapat rahmat di akhirat kelak. Wa ammal ladina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Dan manakala orang-orang kafir, afalam takun, dikatakan kepada mereka, yuqalu lahum, situlah maknanya, afalam takun ayati, apakah tidaknya ayat-ayat aku itu dibacakan kepada kamu, mana tidak pernah ada ke? Adakah tidak pernah ada yang dibacakan ayat-ayat aku kepada kamu, ayat-ayat aku kepada kamu? Fastakbartum, lalu kamu sombong nak terima ayat aku itu. Wa kuntum qauman mujrimin, dan kamu tu menjadi kaum yang mujrimin, orang yang terus-menerus melakukan dosa. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nazunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Dan bila dikatakan pada mereka, inna wa'dallahi haqqun, sungguhnya janji Allah Taala itu benar, was-sa'ah, dan juga hari kiamat itu la raiba fiha, tidak ada ragunya tentang kejadian yang hari kiamat itu. Qultum, kamu berkatanya, ma nadri mas-sa'ah, aku tidak mengetahui apa itu, kami tidak mengetahui apa itu hari kiamat. Inna zunnu illa zanna, tidaklah kami anggap illa zanna, melainkan sangkaan yang rapuh. Tidaklah kami anggap ia melainkan dengan sangkaan yang rapuh. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan tidaklah kami itu orang yang penuh yakin akan hari kiamat itu pasti jadi. Penuh yakin, penuh berkeyakinan akan hari kiamat itu pasti terjadi. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan terzahirlah pada hari kiamat buat mereka sayyi'atu ma 'amilu, keburukan-keburukan amal yang mereka itu pernah kerjakan, wa haqa bihim, dan melingkungi mereka, menurunkan pada buat mereka, ma kanu bihi, apa yang mereka itu yastahzi'un, yang mereka itu mempersendakan, yakni azab. Kemudian natijahnya, kesudahannya, waqila, dikatakan al-yauma nansakum, hari ini nansakum, kami lupakan kamu, kama nasitum liqa yaumikum hadza, seperti mana kamu lupanya akan hari pertemuan kamu
Hadza ini hari ini. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kamunya adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, tidak adanya buat kamu sebarang penolong yang boleh membantu kamu. Zalikum situ zalikumul azab. Azab itu kerana apa? Bi annakum muttakhantum, karenanya kamu mengadakan ayatillahi huzwa, mengadakan ayat-ayat Allah Taala itu jadi sebarang persendaan. Yang disebutkan sebelum pada ni, makna yang tak ikut syariat itu adalah semua sekali itu adalah bentuk persenda. Bukan kata bersenda tu mesti kena buat gurau, kena buat lawak, kena buat benda bersenda memperolok-olokkan dengan kata-kata semata-mata, tidak. Tapi kadang-kadang dengan perbuatan dia ataupun dengan mafhum dia, cara dia, dengan sifat dia tu, itu pula juga membawa masuk huzwah. Wa ma'awakumun nar wa ma lakum min nasirin. Huzwah situ wa gharratkumul hayatud dunya. Dan kehidupan dunia itu telah memperdayakan kamu. Telah memperdayakan kamu oleh, diperdayakan kamu itu oleh kehidupan dunia. Fal yaumaka, hari ini, la yukhrajuna minha, mereka itu tidak akan dapat dikeluarkan daripadanya. Yakni tidak ada sesiapa pun boleh keluarkan mereka. Tidak nabi, tidak malaikat, tidak wali, semua sekali itu tak dapatnya mengeluarkan mereka. Sebab tu di sini gunanya perkataan majhul. La yukhrajuna, siapa nak keluar dia? Tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Maka fa'il dia ada? Tak ada. Sebab isim fi'il majhul ni, maknanya fa'il dia ada? Tak ada. Fa'il dia tidak ada. Pembuat dia tidak ada. Maknanya sini, pembuat dia memang tak ada pun, untuk keluarkan mereka tidak ada seorang. Tak ada seorang pun boleh keluarkan mereka. Walahum yusta'tabun, dan tidaknya mereka itu dapat diberi peluang. Yusta'tabun sini mana diberi peluang untuk menebus kesalahan. Diberi peluang untuk menebus kesalahan, diberi peluang untuk meraih redha Allah. Diberi peluang untuk meraih redha Allah, yakni bitaubati wa ta'ah, dengan taubat dan taat. Dengan taubat dengan taat tak boleh. Maknanya walahum yusta'tabun situ, dia nak balik ke dunia buat benda betul balik tak boleh. Itu satu makna dia. Satu lagi, kalau dia duduk dalam neraka tu, dia pun duduk astagfirullah, 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 situ pun tak jadi apa. Ataupun dia sebut dengan menangis-nangis, ya Allah, aku taubat dah, aku taubat dah, aku taubat dah, tak laku juga. Ataupun dia tukar balik. Dulu dia buat amal syirik, sekarang ni dia pun buat amal tauhid dalam neraka, tak jadi juga. Mana tu maknanya? Walahum yusta'tab. Habis itu, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka milik Allah Ta'ala semata, hanya Allah Ta'ala yang selayaknya, hanya bagi Allah Ta'ala alhamdu, segala pujian yang layak itu. Rabbis samawati, Tuhan yang mana dialah Rabb yang mengurus tadbirnya langit-langit semua sekali itu. Wa rabbil ard, dan dia juga yang mengurus tadbirnya bumi. Rabbil alamin, dan dia juga mengurus tadbir semua makhluk yang lain ni. Sini dipanggil ta'mim ba'da takhsis. Sebelum pada ni takhsis, mengkhususkan makhluk Allah Ta'ala langit-langit. Kemudian bumi ni makhluk Allah Ta'ala yang dikhususkan. Alamin sini makhluk Allah Ta'ala yang umum semua sekali. Kalau kira-kira ni dipanggil ta'mim ba'da takhsis. Marinya takhsis dulu, lepas tu barulah buat mari umum. Yakni lebih-lebih lagi semua sekali lah, tu makna dia. Lebih-lebih lagi semua sekali makhluk Allah Ta'ala lah yang urus tadbir, Allah Ta'ala yang tentukan, Allah lah yang berkuasa ke atas semua itu. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan miliknya, mana dia memilikilah, walahu mana dia memiliki. Iaitu dia memiliki segala kibriya, sifat kebesaran. Al-kibriya ni mana? Sifat-sifat kebesaran. Milik Allah. Sifat-sifat kebesaran ni Allah.
Sebab manusia ni terkesan dengan yang dipuja selain pada Allah Ta'ala ni, kerana dianggap selain pada Allah Ta'ala tu mempunyai pangkat ketinggian kebesaran. Ada sifat kebesaran. Kerana sifat kebesaran inilah ia terpengaruh. Nak juga buat syirik tu, nak juga buat bid'ah tu, kerana terpengaruh dengan sifat kibria. Maka Allah Ta'ala nak nafikan sifat kibria tu Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja yang mempunyai sifat kibria. Fis samawati, pada langit-langit Allah Ta'ala juga. Wal ardi, dan di bumi Allah Ta'ala juga. Wa huwal azizul hakim. Dan di penutup ke ayat sini, Al-Aziz, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Mana sini awal dan akhir disudahi dengan sifat Al-Azizul Hakim. Maka jawabnya, oleh itulah Allah Ta'ala yang mempunyai sifat Al-Aziz, Allah Ta'ala yang mempunyai sifat Al-Hakim ini, yang menyampaikan Al-Quran kepada kamu, yang membawakan syariat buat kamu ini, maka terimalah syariat yang Allah Ta'ala bagikan ini kepada kamu. Kalau kamu dah faham Al-Aziz, Al-Hakim ni, sepatutnya kamu dengan mudahnya terima, bukannya jadi payahnya kamu nak terima. Sepatutnya kamu akan jadi lebih mudah untuk terima ajaran Allah Ta'ala yang ada dalam surah ni. Ajaran yang ada dalam surah ni. Habis itu. Kemudian kita sambung surah Al-Baqarah.